Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Minggu ini bersama lagi dengan Ustazah Syuhada. Kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 1. Minggu ini tajuk kita ialah padankan saya, iaitu kita akan belajar menggunakan penjodoh bilangan. Objektif kita, murid berupaya mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Kita akan menggunakan buku teks dan buku aktiviti. Buku teks muka surat 35 dan buku aktiviti muka surat 40. Buka buku teks muka surat 35. Buku teks muka surat 35. Okey, sebelum Ustazah teruskan dengan muka surat 35 ni, Ustazah akan terangkan dulu apa itu penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan. Okey, bilangan. Bilangan ni biasanya kita bilang menggunakan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Itu namanya bilangan. Maksudnya kita nak kira benda. Contohnya macam dekat tepi ni Ustazah ada buat beberapa gambar. Yang pertama ialah gambar kucing. Macam mana kita nak kira kucing? Ada berapa ekor kucing dekat sini? Ni pula ada guli. Dan dekat bawah ni ada gambar rumah. Macam mana kita nak kira benda-benda ni? Okey, mari kita baca. Apa itu penjodoh bilangan? Okey, kita baca, ikut Ustazah baca sama-sama. Pijak bahasa. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Contoh, seekor kucing, 2 biji guli, 5 buah rumah. Okey, dekat sini dia kata penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bila kita nak membilang kata nama konkret. Apa maksudnya konkret? Konkret adalah, ni kan dia kata, kata nama konkret. Yang kita tahu ada kata nama khas, kata nama am kan? Tiba-tiba konkret pula. Apa dia konkret? Konkret tu maksudnya kata nama yang konkret tu maksudnya yang kita boleh nampak. Contohnya, kucing ni kita boleh nampak menggunakan mata kita. Macam sains kan, deria mata yang kita boleh nampak. Yang ini guli. Kita boleh nampak tak? Boleh. Yang ini rumah. Itu maksudnya konkret. Benda yang kita boleh nampak. Okey, kita tengok contoh tadi. Dia kata yang pertama, kalau kucing dia kata apa? Seekor kucing. Kalau ada kucing ni, kalau ada satu sahaja kucing, kita akan panggil seekor. Untuk satu. Kalau ada tikus ada satu, kita panggil seekor tikus. Apa lagi haiwan? Kalau harimau ada 2 ekor harimau, kita nak sebut macam mana? 2 ekor. Bukan 2 seekor ya, 2 ekor. Maksudnya penjodoh bilangan untuk haiwan ialah ekor. Sebab haiwan semuanya berekor. Kalau orang
dia tak ada. Kalau orang, penjodoh bilangannya seorang. Ataupun kalau ada dua orang. Okey, seterusnya guli. Guli ni bendanya kecil. Lepas tu berbentuk bulat. So, penjodoh bilangan dia ialah biji. Contoh lain kalau benda yang bulat dan kecil macam telur ayam tu kan. Telur ayam. Apa lagi? Benda-benda yang bulat dan kecil. Okey, kemudian yang terakhir ialah 5 buah rumah. Rumah ni besar. Benda yang besar. Benda yang kita boleh nampak besar. Lepas tu bentuknya tidak tetap. Maksudnya kalau rumah kan, dia ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat. Dia campur-campur, bentuknya tak jelas. Kita tak berapa nak pasti bentuk apa benda tu. Itu maksudnya kita akan menggunakan buah. Okey. Sekarang bagaimana cara untuk menggunakan penjodoh bilangan? Macam mana kita nak tahu kita nak guna penjodoh bilangan ke tidak? Okey. Penjodoh bilangan digunakan mengikut jenis benda yang ingin disebut. Okey, macam sekeliling kita. Okey, Ustazah nak kita tengok sekeliling kita. Ada banyak benda ke tak? Macam kat rumah contohnya. Ada banyak benda. Televisyen, meja, kerusi, sofa, apa lagi? Katil, peti ais, kan? So, benda-benda ni bila kita nak sebut, mesti ada penjodoh bilangan. Mesti ada, sebelum kita sebut benda tu, mesti ada satu perkataan untuk kita bilang benda tu. Contoh dekat rumah kan, ada meja makan. Kalau ada meja makan, mesti ada kerusi. Cuba bilang ada berapa kerusi. Kalau kerusi pun kita ada penjodoh bilangan dia. Itu contoh ya, contoh. Okey. Sekarang kita tengok jenis-jenis penjodoh bilangan. Jenis-jenis penjodoh bilangan. Ini adalah beberapa penjodoh bilangan yang kita akan belajar. Yang pertama, keping. Keping ni untuk apa? Keping ni untuk benda yang nipis dan tipis. Maksudnya benda tu dia nipis je. Dia tak tebal. Dia nipis je. Kemudian yang kedua, bilah. Untuk benda yang tajam dan runcing. Apa benda yang tajam? Kalau benda yang tajam selalunya kita guna untuk memotong kan. Kemudian buah. Benda yang tidak tentu bentuk atau jenis. Ini yang saya kata tadi. Buah ialah benda yang tidak tentu bentuk atau jenis. Biasanya benda-benda yang lebih besar lah. Macam tadi kita tengok rumah. Kalau dekat rumah kita, buah ni ada banyak benda yang menggunakan buah. Bukannya buah-buahan je, bukan. Buah-buahan tu lain. Kalau buah-buahan kita guna biji. Macam yang ini nombor 4 ni. Biji. Buah-buahan. Atau benda yang kecil dan bulat. Biji ni contohnya macam buah rambutan. Kalau ada satu buah rambutan tu, sebiji buah rambutan. Tapi rambutan dia jambak macam tu, tak sesuai. Okey, katakanlah apple. Apple, semua orang tahu buah apple kan. Kalau apple, ya kita guna sebiji buah apple. Kalau satu, kalau ada dua buah apple, macam mana kita nak sebut? Dua biji. Lepas tu kalau ada 5 biji, kalau ada 6 apple, 6 biji apple. Dan yang terakhir, helai. Untuk benda yang lebar dan tipis. Okey, helai ni biasanya
helai dengan keping. Apa beza helai dengan keping? Dua-dua tipis. Okey. Kalau helai dengan keping, kalau kita nak bandingkan, keping lebih tebal dan lebih keras daripada helai. Helai ni dia benda yang boleh senang dilipat dan dia lebih nipis daripada keping. Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Kita duk baca ayat kan tak faham. Okey, jenis-jenis penjodoh bilangan dan contoh. Nampak tak ada gambar-gambar ni? Ada 5 tau jenis-jenis penjodoh bilangan yang kita akan belajar. Okey, yang pertama keping yang tadi saya kata tebal sikit tu kan daripada ni helai. Tengok gambar yang pertama, roti. Ya, sekeping roti. Ibu, saya ingin memakan sekeping roti. Ataupun Ali memakan 2 keping roti untuk sarapan. Yang ini kad. Kad kan kalau kamu tengok kad, pernah tengok kad tak? Kalau kad biasanya kita guna cardboard. So dia punya kertas dia lebih tebal. Sebab tu kita guna keping. Kemudian bilah. Bilah ni tadi untuk benda yang tajam. Yang saya kata benda kalau benda tajam selalunya kita guna untuk memotong. Tengok gambar kat sini ada gambar. Gambar pisau. Lepas tu gambar gunting. Okey, katakanlah ada 2 gunting. Macam mana kita nak sebut 2 gunting? Bolehkah kita sebut 2 gunting? Salah. Kita kena sebut 2 bilah. Kena guna benda ni. 2 bilah gunting. Kalau ada 1 je gunting, mesti guna sebilah gunting. Untuk benda yang 1. Kalau rumah ada 1, sebuah. Kalau gunting ada 1, sebilah. Kalau roti ada 1, sekeping roti. Tapi kalau lebih daripada 1, letaklah nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 10, 10 keping roti. Banyak je makan 10 keping roti. Okey, kita tengok nombor 3. Buah. Tadi saya kata buah ni untuk benda yang besar dan tidak tentu bentuknya. Okey, contoh dekat sini gambar apa ni? Kereta. So, kalau kereta tu ada 1, kita guna apa? Sebuah kereta. Dekat rumah kamu ada berapa kereta? Kalau ada 2 kereta, 2 buah kereta. Kalau ada 3 buah kereta. Yang ini pula gambar apa ni? Dekat sekolah kita ada ni, dekat sekolah. Meja kan. Ingat tak sekolah kamu dekat dalam kelas? Ada meja kan, semua orang ada meja. Meja. Sebuah meja. Setiap murid mempunyai sebuah meja sendiri. Okey, yang ketiga, rumah yang tadi kita tengok contoh tu kan. Okey, yang keempat apa dia? Biji. Buah-buahan atau benda yang kecil dan bulat. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Cawan. Sebiji cawan. Sebab cawan ni dia kecil. Boleh beza ya cawan dengan gelas. Gelas tahu gelas? Gelas kalau apa beza cawan dengan gelas? Okey, saya nak terangkan sikit. Kalau cawan, dia mesti ada tangkai. Kalau gelas, dia tak ada tangkai. Dia lurus je macam ni. Dia tak ada tangkai. Itu namanya gelas. Okey. Seterusnya, gambar yang kedua. Sebelah gambar cawan tu. Telur ayam. Ada berapa biji telur dekat atas pinggan ni? 1, 2, 3, 4. So, macam mana kita nak sebut? 4 biji telur. Kita tak sebut 4 telur. Kita kena sebut penjodoh bilangan dia, iaitu biji. Okey, seterusnya guli. Ada berapa guli ni? 2 biji guli. Okey, dan yang terakhir helai.
Okey, helai ni untuk benda yang lebar dan tipis. Okey, lebar maksudnya benda ni dia ada ukuran dia lah. Contohnya macam baju kan. Baju kan dia ada ukuran dia. Ada saiz S, ada saiz M, ada saiz L. Lepas tu kertas. Kalau kertas yang nipis pun kita panggil helai. Kemudian yang ini adalah sapu tangan. Kalau baju ni tadi, katakanlah baju kita ada, Ustazah ada 5 baju. Macam mana Ustazah nak sebut? 5 helai baju. Okey, boleh ya kelas? Okey, Ustazah nak cuba tanya. Kalau pisau, apa penjodoh bilangan untuk pisau? Bilah. Kalau kereta, apa penjodoh bilangan untuk kereta? Buah. Kalau kad, apa penjodoh bilangan untuk kad? Keping. Telur, apa penjodoh bilangan untuk telur? Biji. Dan kertas, apa penjodoh bilangan untuk kertas? Helai. Okey. Kemudian, kita tengok balik buku teks tadi. Ustazah dah terangkan penjodoh bilangan ni. So, kita tengok balik buku teks, muka surat 35. Okey, ikut Ustazah baca. Tata bahasa. Penjodoh bilangan. Padankan saya. Murid-murid kelas tahun 1 gemilang hendak membuat projek penanda buku. Mereka mahu menjual penanda buku itu semasa hari kantin. Okey. Kamu boleh ulang baca lagi sendiri. Lagi sekali. Okey. Tapi dekat sini dia cerita kita nak belajar tata bahasa. Tata bahasa tu kita dah belajar macam-macam dah. Kata nama am, kata nama khas. So hari ni kita belajar penjodoh bilangan. Yang tadi Ustazah dah terangkan buah, biji, bilah, helai, keping tu. Tajuk kita padankan saya. So dia cerita dekat sini murid-murid kelas tahun apa? Tahun 1 gemilang. Dia orang nak buat apa? Nak buat penanda buku. Nak buat apa dengan penanda buku? Dia orang nak jual dekat hari kantin. Okey. So, kita tengok bahan-bahan dia untuk membuat penanda buku. Yang pertama. Nampak tak nak panah ni? Yang warna biru ni. Ini adalah sekeping cardboard. Apa dia? Sekeping cardboard. Yang kedua, ni yang dalam bekasnya ada bentuk bintang ni. Beberapa biji labuci. Beberapa biji labuci. Kenapa dia guna biji? Sebab dia benda yang kecil. Nampak tak? Dia kecil je labuci tu. Yang tadi cardboard kita guna sekeping. Sebab dia cut. Seterusnya, yang ni. Beberapa helai benang bulu. Beberapa helai benang bulu. Helai sebab benda yang lebar, dia kan panjang kan ni, benang tu. Lepas tu dia nipis je. Sebab tu kita guna helai. Seterusnya, ni gambar apa yang warna hijau ni? Gunting. Kalau gunting tadi kita guna apa? Benda yang tajam dan runcing. Sebilah gunting. Dan yang terakhir, apa ke bendanya ni? Ini ialah penebuk lubang. Kita nak buat lubang dekat penanda buku tu, kita akan guna penebuk lubang. Sebuah penebuk lubang. Sebuah sebab benda ni besar dan
tak jelas bentuknya. Sebab tu kita guna buah. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk membuat penanda buku. Kalau kamu nak buat sendiri pun boleh rujuk dekat sini, tapi pastikan di bawah pengawasan ibu bapa kamu. Sebab kita ada menggunakan gunting, penembuk lubang, takut tercedera. Okey, itu adalah bahan-bahan dia. Cara-cara membuat. Ada 5 langkah untuk membuat penanda buku. Ikut Ustazah baca. Yang pertama, yang ini. Ailin melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Ailin buat apa? Melukis bentuk penanda buku pada sekeping cardboard. Cardboard tu kan kotak je kan. So, dia lukis bentuk penanda buku. Lepas tu, yang kedua, bikin. Menggunting bentuk itu dengan sebilah gunting. Dia gunting bentuk yang Ailin lukis tadi tu menggunakan apa? Sebilah gunting. Kemudian Rina menebuk lubang yang digunting dengan apa? Sebuah penebuk lubang. Tadi mula-mula dia buat apa? Lukis dekat atas cardboard. Melukis bentuk di atas sekeping cardboard. Kemudian menggunting menggunakan sebilah gunting. Kemudian menebuk lubang dengan sebuah penebuk lubang. Okey, seterusnya. Mereka menghias penanda buku itu dengan beberapa biji labuci. Yang bentuk bintang kecil tu kan. Biji labuci tu. Dia tambah, dia lekat-lekat cantik-cantik ke atas penanda buku tu. So, diorang lepas dah tepuk lubang, diorang hias dengan beberapa biji labuci. Dan yang terakhir, prema mengikat lubang itu dengan beberapa helai benang bulu. Prema kata apa? Dia ikat lubang yang tadi Rina tebuk tu kan. Tadi kan dia tebuk lubang. So, bila dia dah tebuk lubang, dia masukkan beberapa helai benang, lepas tu dia ikat. Okey. Itu adalah cara-cara dia. Kita ulang lagi sekali. Tadi mula-mula dia lukis bentuk pada sekeping cardboard. Lepas lukis, gunting dengan sebilah gunting. Kemudian tebuk menggunakan penebuk lubang. Hias dengan beberapa biji labuci. Kalau tak ada labuci, boleh guna stiker. Stiker dia macam-macam stiker kan. Boleh hias dekat atas penanda buku. Kemudian prema mengikat lubang dengan beberapa helai benang bulu. Itu cara-cara dia. Tak susah pun. Okey, sekarang kita nak buat latihan buku aktiviti muka surat 40. Macam biasa, tulis hari dan tarikh. Okey, aktiviti 5. Tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Okey, dia suruh kita tulis nama objek. Maksudnya nama benda yang ada dekat
kawasan sekolah kita. Okey, Ustazah dah bagi contoh dah. Kamu boleh salin saja. Okey, lepas tu kita kena, benda tu dia kena berkaitan dengan penjodoh bilangan yang dia cadangkan. Okey, kita tengok kotak yang pertama. Apa penjodoh bilangan dia? BG, PIBJIG, BG. Kalau BG, kita akan gunakan untuk benda yang kecil dan berbentuk bulat ataupun buah-buahan. So, benda yang ada dekat sekolah kita, bola. Macam ni eja bola. B-O-Bo, L-A la, bola. Okey, kemudian yang kedua, buah. B-U-B-E-H, buah. Kalau buah, ialah untuk benda yang besar dan tak jelas bentuknya. So, dekat sekolah kita ada banyak benda besar. Rak, apa lagi? Ada pintu. So, Ustazah pilih meja. M-E, meja. Meja. Kemudian yang bawah ni, B-I-B-L-A-H lah. Apa tu? Bilah. Kalau bilah, benda yang tajam dan runcing. So, dekat sekolah kita yang sesuai ialah gunting. G-U-N, gun-T-I-N-G, ting, gunting. Dan seterusnya, H-E, he, L-A-I, lai, helai. Helai ni untuk benda yang apa tadi? Yang lebar dan tipis. So, Ustazah pilih B-A, ba-J-U-Ju. Baju. Dan yang terakhir ni, tiba-tiba ada penjodoh bilangan baru. Apa penjodoh bilangannya? B-A, ba, T-A-N-G, tang, batang. Okay, dekat sini Ustazah ada tulis. Batang ni ialah untuk benda yang panjang. Seperti pensel, pen dan lilin. Benda yang bentuknya panjang. Okay. So, kalau dekat sekolah kita apa yang ada? Pensel. Semua orang ada pensel kan? Sebab kita nak menulis. So, boleh tulis pensel, P-E-N, pen, S-E-L, sel, pensel. Okay. Kemudian, dekat dalam kotak ni, kita kena lukis macam mana rupa benda yang kita tulis tu. Macam ni dia dah siap lukis dah. Sebab dia buat bola, dia tulis bola. So, dia lukis bola. So, meja, macam mana nak lukis meja. Pensel, batang pensel, macam mana kita nak tulis batang pensel. Bilah gunting, macam mana kita nak tulis, nak lukis bilah gunting. Helai baju, macam mana kita nak lukis helai baju. Lepas tu bilangan dia tu, nanti kita kena buat ayat. So, kamu boleh lukis mengikut bilangan yang Ustazah tunjukkan ni. Yang ini ada berapa meja ni? Ada 1. So, macam mana kita nak sebut? Kalau ada 1 meja, 1 buah meja ke? Tak. Kalau 1 kita sebut sebuah meja. Yang kedua ni tadi, gambar apa ni? Pensel. Ada berapa pensel ni? 4 batang pensel. Yang ini pula, macam mana kita nak sebut? 3 bilah gunting. Dan yang ini, helai. Kalau ada 1, So, maksud macam ni kita nak sebut? Sehelai baju. Okay, kamu boleh cuba lukis. Lukis elok-elok, lepas tu boleh warnakan. Lukis cantik-cantik, kemas-kemas. Kalau Ustazah lukis 1, kamu boleh lukis 1. Sebab kejap lagi kita nak buat ayat mengikut bilangan yang kamu lukis dekat dalam kotak ni. Faham? Kalau tiba-tiba kamu lukis 2 meja, kena tulis dekat dalam ayat tu 2 buah meja. Macam Ustazah tulis 1, lukis 1. So, nanti Ustazah akan buat ayat dia 1 sebuah meja. Kalau pensel ni ada 4 batang pensel. Gunting ada 3
3 bilah gunting. Dan baju ada 1 sehelai baju. Okey, kemudian dekat bawah ni, bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Ikut kotak. Ada 5 kan? So, Ustazah nak kita buat sampai 5 sahaja ya. Nombor 6, tidak perlu buat nombor 6. Boleh ya? Okey, kita tengok nombor 1 dulu. Kita baca. Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Itu ayat yang telah diberi. Dia buat apa benda yang ada dekat mana benda tu. Dia tulis apa benda yang ada dekat mana benda tu. Macam sebelum ni kita pernah belajar ayat kan. Siapa, apa yang dibuat di mana. Lebih kurang macam tu. Tapi yang ini benda di mana. Terus macam tu je. So kita tengok nombor 2, 3, 4 sebab nombor 5 Ustazah nak kamu cuba bina sendiri, okey? Okey, so nombor 2 tadi gambar apa? Meja. Ada berapa meja? Sebuah meja. So macam mana kita nak buat? Kita cuba. Ada sebuah meja. Dekat dalam kelas ada meja tak? Ada kan? Meja siapa? Meja murid ada, meja guru ada. Kalau dalam kelas apa yang ada sebuah? Meja guru lah. Ada sebuah meja. Meja siapa? Meja guru di dalam apa? Di dalam kelas. Titik nokta. Okey. Ada sebuah meja guru di dalam kelas. Titik. Benda dekat mana? Okey, nombor 3 pula. Nombor 3 tadi gambar apa? Batang pensel, betul tak? Okey, pensel ada berapa tadi? 4 batang pensel. Kalau kamu nak lukis 2 pun tak ada masalah. Nanti kamu tulislah 2 batang pensel. Boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian seterusnya nombor 3. Okey, Ustazah letak nama. Tashim. Tashim buat apa? Tashim membawa. Membawa apa rasa-rasanya? 4. Apa penjodoh bilangan untuk pensel tadi? Batang. 4 batang pensel. P-E-N, pen, S-E-L, sel. Pensel ya, bahasa Melayu. Bukan C-I-L, tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, S-E-L, sel. Pensel. Ke mana dia bawa pensel? Ke sekolah. Titik. Tashim membawa 4 batang pensel ke sekolah. Okey. Seterusnya, dan yang keempat tadi, gambar apa tadi yang keempat? Yang keempat tadi gambar gunting. Ada berapa gunting? Ada berapa gunting? Ada 3 kan Ustazah lukis. 3 gunting kan? Macam mana kita nak sebut kalau ada 3 gunting? Dengan penjodoh bilangan dia? 3 bilah gunting. So macam mana kita nak buat ayat untuk bilah gunting? Okey. Cikgu Nazif menyediakan 3 bilah gunting. Titik. Cikgu Nazif menyediakan 3 bilah gunting. Sebab kadang-kadang waktu seni, waktu kita kat sekolah lah, cikgu seni mesti bawa gunting untuk kamu guna kan. Lepas tu yang kelima tadi gambar apa tadi? Yang kelima ialah gambar baju. Ada berapa baju tu?
sehelai baju. Nombor 5, Ustazah nak kamu cuba bina ayat sendiri. Boleh tak? Boleh cuba. Okey? Boleh cuba ya. Bina ayat sendiri. Kemudian siapkan. Permulaan ayat kena huruf besar macam biasa. Nama orang kena huruf besar. Habis di setiap ayat kena ada titik noktah. Nombor 6 tak perlu buat. Okey? Siapkan semua latihan. Tadi nombor 5 tadi kan dah buat sendiri. Siapkan, hantar gambar kepada saya untuk disemak. Sekian. Terima kasih.